Tuition online percuma. Tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua ada di Akademi YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma, mestilah Akademi YouTuber. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua, apa khabar? Bersama lagi dengan Cikgu Popo di alam maya ini, hanya untuk satu tujuan, iaitu menuntut ilmu sains secara percuma dalam talian. Tapi pada hari ini kelas cikgu sedikit berbeza ya, kerana siaran kelas cikgu pada hari ini bukanlah dilakukan secara siaran langsung, tetapi secara siaran rakaman, yang mana cikgu ada menyediakan video pembelajaran sains untuk anak-anak di luar sana pada petang ini. Tapi terlebih dahulu, harapnya Cikgu Popo tak terlambatlah ya untuk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua umat Islam, terutamanya anak-anak yang setia belajar sains bersama dengan cikgu-cikgu di Ayu. Harap kamu semua dapat meneruskan puasa ini sehingga tamat ya. Jangan ada yang ponting, nanti tak dapat nak raya. So baiklah semua, tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan sesi pembelajaran sains kita pada petang yang mulia ini. Okey, hari ini cikgu bersiaran pada slot tetap sains di Ayu bagi sekolah rendah. Untuk pengetahuan semua, ada 2 slot tetap di Ayu, iaitu pada hari Sabtu jam 3.30 petang dan juga pada hari Ahad jam 11 pagi. So tolong set dalam reminder masing-masing, kelas sains di Ayu bagi sekolah rendah ada 2 hari, iaitu pada hari Sabtu dan juga pada hari Ahad. So hari ini, hari Sabtu, cikgu bersiaran secara premier di channel cikgu, dan esok jangan lupa untuk tengok juga siaran secara premier tetapi bersama dengan cikgu Shenari pada hari Ahad jam 11 pagi. So baiklah semua. Okey. Selamat datang semua ke kelas tuition online secara percuma di Akademi YouTuber ataupun Ayu. So tajuk hari ini yang cikgu akan kongsikan bersama dengan anak-anak di luar sana adalah tentang tajuk tenaga. So untuk pengetahuan semua, tajuk tenaga bagi KSSR Semakan 2017 ini jatuh dalam sains tahun 4. Tetapi sebelum dibuat semakan, tajuk tenaga ni ada dalam sains tahun 5. So video kali ini sesuailah untuk anak-anak daripada tahun 4 hingga tahun 6 untuk menontonnya. Sebelum kita mula, jom kita kenali dulu siapakah Cikgu Popo ni. Inilah cikgu. Siapa yang belum mengenali Cikgu Popo, nama sebenar cikgu adalah Nur Safura Azmi. Cikgu merupakan guru yang mengajar di SK Sungai Burung. So kat mana SK Sungai Burung ni? Bukan di Selangor ya, tetapi SK Sungai Burung ni berada di Kuala Kurau, Perak. So cikgu orang Perak. Pengalaman cikgu mengajar tak lama, baru sahaja 11 tahun. So subjek yang cikgu ajar di SK Sungai Burung ni subjek sains dan juga subjek bahasa Inggeris. So apa yang kita nak belajar dalam tajuk tenaga ni? Okey, ada 4 objektif semuanya. Ada 4 objektif yang cikgu nak kamu capai di akhir
sesi pembelajaran kita pada hari ini. Iaitu objektif yang pertama adalah cikgu harap murid-murid dapat menyatakan apakah maksud tenaga. Bila berkata dengan maksud ni, dia tak ada lain dah. Maksud dia istilah. Okay, bila istilah, kita kena rujuk kepada buku teks. Apa itu tenaga? Dan objektif yang kedua, cikgu harapkan anak-anak di luar sana dapat memerihalkan pelbagai sumber tenaga. Ada berapa sumber tenaga? Apakah sumber-sumber tenaga itu? Daripada mana ia datang? So, yang ini yang kita nak tahu nanti. Dan seterusnya, dah tahu sumber. Objektif yang ketiga, cikgu Popo harapkan agar murid-murid dapat menjelaskan dengan contoh pelbagai bentuk tenaga. Sumber tenaga dah tahu. Kena tahu juga bentuk tenaga. Dan objektif yang terakhir, cikgu Popo harapkan murid-murid di luar sana dapat menjelaskan melalui contoh perubahan bentuk tenaga dalam kehidupan seharian. Tenaga boleh berubah-ubah bentuk So kita akan tengok nanti apakah yang dimaksudkan dengan perubahan bentuk tenaga. Okey, jom kita tengok objektif yang pertama. Kita tengok video dulu. Okey, didapati bahawa dalam video ni Encik Lim telah berhenti berlari manakala rakannya Encik Muru masih meneruskan larian. Walkman yang dipegang oleh Haris pula telah berhenti memainkan lagu. Ini kerana bateri Walkman tersebut telah lemah. Persoalannya, mengapakah Encik Lim berhenti berlari dan mengapakah Walkman memerlukan bateri untuk ia berfungsi? Cuba kamu fikirkan. Mari kita tengok. Encik Lim kelihatan penat. Dia tidak lagi mempunyai tenaga untuk meneruskan lariannya. Manakala rakannya tadi, Encik Muru, masih boleh berlari. Kerana apa? Kerana beliau masih lagi mempunyai tenaga. Untuk memainkan lagu menggunakan Walkman, ia memerlukan bateri. Bateri menghasilkan tenaga untuk Walkman berfungsi. Walkman ni satu alat zaman cikgu dulu lah. Ni zaman famous cikgu dulu. Yang mana ia boleh memainkan muzik. Kita boleh dengar radio melalui Walkman dan juga kita boleh dengar lagu daripada kaset dan juga CD. Kalau bentuk macam ni, dia guna kaset lah. Kalau bentuk dia lepeh tu, dia gunakan CD. Tapi zaman kamu dah tukar kepada muzik digital. Yang mana yang menggunakan MP3 dan juga telefon untuk mendengarnya. Okay. So jangan terkejut pula Walkman tu apa. Inilah Walkman zaman cikgu dulu. So untuk kita mengetahui lebih lanjut mengenai tenaga, jom kita lihat aktiviti seharian yang dilakukan oleh Kevin ni. Okey, sekarang cuba kamu kenal pasti di mana dan bilakah tenaga digunakan dalam aktiviti seharian Kevin. Bermula daripada Kevin bangun tidur sehinggalah Kevin tidur semula. Okey, di manakah penggunaan tenaga dan waktu bilakah tenaga digunakan bagi setiap aktiviti-aktiviti yang ditunjukkan tadi dalam video. Cuba fikirkan, ada tak tenaga digunakan? Ataupun tenaga digunakan bila Kevin buat aktiviti je? So kita tengok, kita tengok kat mana dan bila tenaga itu digunakan. Okay. So setiap pagi, Kevin akan bangun dengan bunyi jam locengnya.
So, jam loceng ni memerlukan tenaga untuk ia berfungsi. Kemudian, Kevin akan pergi ke bilik air dan mandi dengan air yang panas. Tenaga juga diperlukan untuk air tadi tu menjadi panas. So, ketika Kevin turun ke dapur, ibunya telah menyediakan sarapan untuk Kevin. Sarapan Kevin pada hari itu sedap ya. Minuman coklat yang panas dan juga roti bakar. Tenaga diperlukan untuk memanaskan air sehingga mendidih dan juga untuk membakar roti tersebut. Bas dah sampai. Kevin pergi ke sekolah dengan menaiki bas. Untuk bas bergerak, ia memerlukan tenaga. Di sekolah, Kevin rajin menolong guru dan rakan-rakannya. Banyak benda yang dia buat. Kevin dan rakan-rakannya juga suka bermain pelbagai jenis permainan. Waktu bila? Waktu pendidikan jasmani. Macam-macam lah aktiviti yang Kevin buat di sekolah. Bila dia balik rumah, Kevin juga rajin membantu keluarganya melakukan pelbagai kerja rumah. Mencuci pinggan, mengemop lantai. Pada waktu malam pula, Kevin akan menyiapkan kerja sekolahnya sebelum dia tidur. Kevin memerlukan tenaga untuk melakukan semua aktiviti-aktiviti yang cikgu nyatakan tadi. So, setiap orang ikutkan setiap orang dia akan menggunakan tenaga setiap hari. Benda di sekeliling kita juga perlukan tenaga untuk berfungsi. Semua benda yang bergerak, membesar, menghasilkan haba, cahaya dan bunyi memerlukan tenaga. Tenaga diperlukan di mana-mana dan setiap masa. Semua benda, tak kisahlah benda hidup dan juga benda bukan hidup, ia perlukan tenaga. So, persoalannya sekarang, apakah maksud tenaga? Kalau tak ada tenaga tu, kita tak boleh nak buat kerja. Benda tak berfungsi. So, daripada situ, kita dapat simpulkan bahawa apa? Tenaga adalah keupayaan untuk melakukan sesuatu kerja. Itulah maksud tenaga. Okey. Cikgu nak buat kelas ni pun kena ada tenaga. Kalau cikgu tak ada tenaga, cikgu tak dapat nak buat kelas ni. Kamu juga begitu. Nak attend kelas tuition online ni pun perlu ada tenaga. Kalau tak ada tenaga, pakat tidur petang je lah semua. Nak bagi kita punya telefon tu berfungsi pun perlukan tenaga. Mana kita charge dia punya bateri. Bila ada tenaga pada setiap benda, tak kisahlah benda hidup ataupun benda bukan hidup, maknanya kita berupaya ataupun objek itu berupaya untuk buat kerja mengikut situasi. Okey, boleh faham So itu adalah objektif yang pertama. So cikgu ulang semula, tenaga adalah keupayaan untuk melakukan sesuatu kerja. Okey, jom kita tengok pula bagi objektif yang kedua. Okey, kita tengok video dulu. Okey, ketika matahari terbit, kita dapat melihat lebih banyak aktiviti dijalankan. Okey, matahari merupakan sumber utama tenaga. Matahari memberikan kita cahaya. So, dengan cahaya tu, kita dapat melihat di sekeliling kita pada siang hari dengan baik. Matahari juga dapat memberikan haba. Ia membantu kita mengeringkan pakaian dengan cepat. Tumbuhan membesar. Ia mendapat tenaga melalui cahaya matahari untuk menghasilkan makanannya sendiri untuk bertumbuh. Tumbuhan yang bertumbuh dapat menghasilkan makanan untuk manusia dan juga haiwan.
manusia dan haiwan mendapat tenaga daripada makanan yang dimakan. Tenaga membantu manusia dan haiwan untuk membesar dan menjalankan aktiviti seharian. So, ikutkan sumber tenaga yang pertama yang kamu pelajari hari ini adalah matahari. Matahari merupakan sumber utama tenaga. Bayangkan kalau dunia ni tak ada matahari, apa benda pun kita tak boleh nak buat. Okey, so satu yang sumber yang kita pelajari hari ini adalah matahari. So kita tengok apa lagi sumber-sumber yang lain yang ada. Okey, sumber tenaga. Okey. So yang pertama adalah air. Air ni biasanya digunakan untuk memutarkan bilah terbin di empangan untuk menjana elektrik. Biasanya kawasan hidroelektrik lah. Bila sebut je perkataan hidroelektrik, ini bermaksud elektrik tu dijanakan oleh air. Bukan air dalam kuantiti yang kecil, tetapi air tu dalam kuantiti yang besar. Dia ada empangan untuk menakung air tersebut. So air tadi tu akan bergerak. Bila dia bergerak, dia akan menggerakkan turbin. Turbin itu akan bantu untuk menjana elektrik. Okey, apakah sumber yang lain? Sumber yang seterusnya adalah angin. Angin. Angin adalah sumber yang ketiga. Tadi matahari, kemudian air, dan yang ketiga ini adalah angin. Angin dapat menggerakkan kincir angin untuk menjana elektrik. Sebab setengah-setengah tempat dalam dunia ni ada angin dia bertiup pada kelajuan yang sangat tinggi. So bila angin yang bertiup pada kelajuan yang sangat tinggi tu, dia dapat menggerakkan bilah kincir angin tu. So bila kincir angin tu berputar dengan laju, maka ia dapat menjanakan arus elektrik. Tapi untuk Malaysia, untuk negara kita, biasanya yang yang menjanakan tenaga elektrik di Malaysia adalah menggunakan hidroelektrik, empangan, itu air. Okey, ingat dah ada 3 sumber. Tadi yang matahari sumber utama, kemudian air, dan yang ketiganya angin. Apakah yang seterusnya? Ni apa benda ni? Biojisim. Apa itu biojisim? Biojisim ni merupakan bahan organik. Bahan organik. Bila sebut pasal organik, organik ni maksudnya benda yang hidup. Tak kisahlah daripada manusia, haiwan maupun tumbuhan. Okay, bahan organik tu daripada haiwan dan tumbuhan yang digunakan untuk menghasilkan bahan api dan menjana elektrik. Macam mana tu? Biasanya, okay, setengah-setengah tempat, okay, dia ada satu alat, alat untuk menggunakan balik sisa-sisa makanan, sisa-sisa najis haiwan, sisa-sisa hasil tanaman yang tak guna. Dia akan kumpul satu tempat dan dia akan proses. Okay, dia akan proses yang dikatakan biojisim, dia ada satu alat ni untuk menghasilkan satu gas. Gas tadi itulah yang akan digunakan untuk menghasilkan bahan api dan juga untuk menjana elektrik. Ini salah satu kaedah yang terbaik lah daripada kita membuang sisa-sisa makanan kita begitu saja. Kita boleh guna semula sisa-sisa makanan tu untuk menghasilkan satu tenaga yang dapat memberi manfaat kepada kita. Ini biojisim. Malaysia mungkin akan ke arah itu. Di negara luar dah banyak dah menggunakan biojisim ni. Okay. So, dah ada 4. Iaitu yang pertama, matahari. Kedua, air. Ketiga, angin. Dan keempat, biojisim.
jisim. Kena ingat ni sumber-sumber tenaga. Tadi kita dah ingat istilah tenaga. Sekarang kita kena ingat sumber tenaga. Okey, seterusnya. Tenaga yang seterusnya adalah apa tu? Nuklear. Biasa kita dengar bom nuklear je kan? Nuklear ni juga ada gunanya. Nuklear ni menggunakan bahan nuklear. Sumber tenaga nuklear ni menggunakan bahan nuklear seperti uranium untuk menjana elektrik. Cuma bahaya sikit lah kalau nuklear ni sebab kesan dia kalau berlaku kebocoran sebagainya, ia akan memberikan kesan negatif jangka panjang buat manusia. Macam pernah berlaku di Rusia, tak silap di Chernobyl. Berlaku apa orang kata tempat nuklear dia punya tu dah berlaku kebocoran dan sebagainya. Kesan negatif dia sampai sekarang kita boleh lihat yang berlaku kepada manusia. Berlaku kebocoran tu yang kita tak nak tu. Itu tenaga nuklear. Ada baik, ada juga buruknya. Okey. Selain daripada itu, ini baru. Geoterma. Geoterma ni apa benda? Geoterma ni merupakan sumber tenaga daripada haba batuan bawah permukaan bumi. Terma ni panaslah melibatkan haba. Okey. So banyak haba batuan daripada permukaan bumi yang dapat menjana elektrik. So maksudnya benda ni kita peroleh daripada bawah tanah bumi. Haba dia tu tadi dapat menghasilkan ataupun dapat menjanakan tenaga elektrik. Selain daripada tu, bahan api fosil. Bahan api fosil ni ada 3. Yang pertamanya, yang ini arang batu. Bukan arang kayu. Arang batu. Yang ini adalah petroleum dan juga gas asli. So ingat, 3 benda ataupun 3 ahli dalam bahan api fosil. So ketiga-tiga bahan ni, kalau kita bakar dia dapat menjanakan elektrik. Dia dapat menjanakan elektrik. So kalau tak silap cikgu, untuk di Malaysia selain menggunakan hidroelektrik, kita juga menggunakan bahan api fosil untuk menghasilkan tenaga elektrik. So berapa dah tadi? Mula-mula matahari, and then air, lepas tu angin, biojisim, nuklear, geoterma, bahan api fosil. Dah ada 7. Okey, ada tu 7 sumber yang kamu kena ingat. Sikit je 7, bukan 17, bukan 70 nak kena ingat. 7 sumber tenaga. Ada lagi tak? Jom kita tengok. Ada ke tak ada? Ada lagi rupanya. Apa dia? Okey. Sumber tenaga yang seterusnya adalah ombak. Ombak. Jangan ingat ombak tu mendatangkan keburukan saja. Ombak juga boleh mendatangkan kebaikan kepada manusia. Kenapa? Sebab alunan ombak boleh menggerakkan terbin dalam laut dan menjana elektrik. Ini biasanya diguna pakai oleh negara-negara di luar yang mempunyai alunan ombak yang tinggi lah. Dia perlu ombak tu, bila dia gerakkan, bila kena pada terbin, pada kelajuan yang tinggi, bila dia dapat gerakkan terbin tu, maka dia boleh menjana elektrik melalui terbin tadi tu. Dia macam konsep macam air jugalah. Okey, itu ombak. Dan seterusnya, ini sumber tambahan lah. Okay, sumber tambahan bateri. Bateri ni biasanya yang merupakan sumber tenaga yang dicipta oleh manusia. Dalam bateri dia ada bahan kimia. Dalam bahan kimia tu dapat menghasilkan tenaga elektrik. Inilah bateri. Bateri ni sumber tenaga yang dicipta oleh manusia. Okay, dan yang terakhir, apa benda ni? Sumber tenaga makanan. Daripada mana kita sebagai manusia, haiwan, mendapat tenaga? Daripada makanan. Okey, makanan ni
dapat membekalkan tenaga kepada manusia dan haiwan untuk menjalani aktiviti seharian. Bayangkanlah kalau tak makan kan, contohnya bulan puasa. Boleh kamu bergerak secara aktif, terlompat sana, terlompat sini. Tak boleh kan? Sebab apa? Sebab tak ada tenaga, cikgu, tak makan, lapar dan sebagainya. Cuba time lepas buka puasa. Melompat sana, melompat sini. Okay? So makanan ni bantu beri tenaga kepada kita. So makanlah dalam kuantiti yang berpada-pada. Makan untuk hidup. Bukan hidup untuk makan. Okay, so tambah lagi 3. Tadi 7 dan tambah lagi 3. Ombak, bateri dan makanan. So total yang kamu kena tahu sumber tenaga ada 10 sahaja. 10 takkan tak boleh nak ingat kan? 10 sahaja. Okay, kita ulang balik semula. Apakah sumber tenaga tersebut? Sumber tenaga yang pertama adalah, yang utamanya apa tadi? Matahari. Kemudiannya adalah air dan angin. Biogeosim, nuklear, geoterma. Apa lagi? Bahan api fosil, ombak, bateri dan makanan. Dan banyak tenaga ni banyaknya digunakan untuk menghasilkan elektrik. Sebab apa elektrik? Sebab banyak benda dalam dunia ni memerlukan elektrik untuk berfungsi. Tak ada elektrik, maka tak dapatlah kita buat kerja kita. Okay? So, habis sudah tentang sumber tenaga. Okay, untuk objektif yang ketiga, cikgu ingat kita sambung selepas kita rehat seketika. COVID-19 yang melanda negara sangat membimbangkan. Kini, pembelajaran online atau dalam talian menjadi pilihan. Namun, adakah ianya percuma? Ya, di sini segalanya percuma. Layari www.academyyoutuber.com. Kenal pasti subjek pilihan anda yang akan diajar oleh mereka yang berpengalaman dari serata Malaysia. Percuma. Hari ini percuma, selamanya percuma. Jangan lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang. Iklan ini dibawakan khas oleh channel Cikgu Jamali. Okey, bertemu kembali. So, kita akan teruskan kita punya sesi pembelajaran bagi tajuk tenaga. So, tadi kita dah belajar tentang apa itu tenaga dan kita dah belajar tentang 10 sumber tenaga. So, objektif yang ketiga ni yang kita akan pelajari adalah apa? Jom kita tengok. Okey, bentuk tenaga. Okey, untuk pengetahuan semua, tenaga ni wujud dalam pelbagai bentuk. Seperti yang kamu boleh lihat dalam slide yang cikgu tunjukkan ni. Okay, macam-macam bentuk tenaga. So, mari kita kenali setiap bentuk tenaga yang ada. Okay. Tenaga yang pertama yang cikgu ingin kongsikan dengan kamu semua adalah tenaga suria. Okay. Tenaga suria. Okay. Apa itu tenaga suria? Tenaga suria ni, okay, tenaga yang diperoleh daripada matahari. Seperti video yang awal tadi tu, kita dapat lihat matahari bukan saja membekalkan cahaya tetapi juga haba kepada hidupan di bumi. So, macam mana tenaga suria ni berguna untuk kita? Selain dia bagikan kita nampak dan juga bagikan kita rasa panas dan sebagainya. Okey. Kalau kamu tengok dekat sini, ini adalah panel
suria. Panel suria ni kalau kita pasang, okey, ia akan dapat membantu kita menjanakan tenaga elektrik. So panel suria, tenaga suria ni bukan saja memberikan kita cahaya dan juga haba, tetapi dia juga dapat membantu menjanakan arus elektrik melalui panel suria. So itu yang pertama, tenaga suria, tenaga yang diperoleh daripada matahari. Okey, itu bentuk yang pertama. Apa lagi? Ini apa benda? Ini bentuk tenaga yang seterusnya adalah tenaga haba. Tenaga haba ni biasanya tenaga yang tersimpan dalam objek yang mempunyai kepanasan. Tenaga haba ni biasanya kita guna untuk apa? Untuk memasak, mengeringkan pakaian yang basah dan memanaskan badan. So haba ni tujuan dia dapat memberikan rasa panas. Biasanya kita peroleh tenaga haba ni daripada mana? Daripada api, daripada matahari, daripada nyalaan mentol dan sebagainya. Inilah bentuk tenaga haba. Okey, seterusnya, apakah bentuk tenaga yang lain? Apa ni? Ini adalah tenaga cahaya. Okey, tenaga cahaya. Tenaga cahaya ni terhasil oleh objek yang memancarkan cahaya. Biasanya terhasil daripada api dan juga elektrik. Biasanya objek yang bercahaya ni mempunyai tenaga cahaya lah. Bila ada tenaga cahaya, ia membolehkan kita melihat sekeliling kita dengan baik. Contohnya waktu siang, kita dapat lihatlah dengan baik. Sebab apa? Matahari mengeluarkan tenaga cahaya. Waktu malam macam mana? Waktu malam kita menggunakan lampu. Lampu mengeluarkan tenaga cahaya. Datang daripada mana lampu tu dapat keluarkan cahaya? Daripada elektrik yang melalui lampu tu. Okay? Itu adalah bentuk tenaga yang ketiga. So next, tenaga apa dia? Ni apa ni? Cuba dengar. Sedap dia main gitar kan? Itu adalah tenaga bunyi. Tenaga bunyi ni biasanya dihasilkan oleh objek yang bergetar. Dalam kelas sebelum ni, kalau kamu ingat, siapa yang join, cikgu ada mengajar kamu tentang tajuk bunyi. So, objek yang bergetar mampu menghasilkan bunyi. Okey. So, tali gitar tu, yang dipetik oleh abang ni, akan menyebabkan getaran. Dia petik gitar tu, dia akan menyebabkan getaran dan akhirnya menghasilkan bunyi. So bunyi ni penting. Sebab apa? Bunyi ni, dengan adanya tenaga bunyi, ia memudahkan kita untuk berkomunikasi. Bayangkan kalau tak ada tenaga bunyi. Kamu dengar apa cikgu cakap tadi? Tak dengar. Sebab tak ada bunyi, tak ada tenaga. So tak boleh lah. So dengan adanya tenaga bunyi dapat membantu kita berkomunikasi. Okey, seterusnya. Apa ni? Ini adalah tenaga elektrik. Tenaga elektrik ni adalah tenaga yang terhasil daripada pengaliran cas-cas elektrik. Contohnya macam bateri ni. Dalam bateri ni ada bahan kimia yang dapat membantu menjanakan tenaga elektrik. So, cas elektrik yang daripada bateri ni akan mengalir melalui mentol ni dan kemudian melalui wayar penyambung dan melalui suis ni dan kembali balik ke bateri. So, bila ada aliran yang lengkap ni, maka mentol dapat menyala. So, bila ada aliran cas tu, maksudnya adalah cas elektrik. Di situ. Okey, tenaga elektrik ni kita boleh jana dia. Tenaga elektrik mesti boleh dijana.
Okey, banyak alat dalam dunia ni menggunakan tenaga elektrik untuk ia berfungsi. So, tenaga elektrik merupakan salah satu bentuk tenaga. Okey, next apa dia? Apa benda ni? Ini adalah tenaga kimia. Tenaga kimia. Ini adalah tenaga kimia yang terdapat dalam makanan, yang terdapat dalam bateri, yang terdapat dalam bahan api fosil. So, apa itu tenaga kimia? Tenaga kimia adalah tenaga yang terhasil daripada tindak balas kimia yang berlaku dalam bahan tersebut. Biasanya dia simpan dalam mana? Yang cikgu cakap tadi lah. Makanan, bateri, biojisim, bahan api fosil. So, bila ada tindak balas kimia dalam bahan tersebut, maka tenaga kimia akan dihasilkan. Di situlah tenaga kimia. Okey, seterusnya apa? Apa benda ni? Ini adalah tenaga kinetik. Apa tu tenaga kinetik? Tak pernah dengar apa perkataan kinetik? Kinetik ni kamu kena ingat ya. Mana-mana objek, tak kisahlah sama ada benda hidup ataupun benda bukan hidup, kalau objek itu bergerak, maka ia mempunyai tenaga kinetik. Benda yang bergerak saja mempunyai tenaga kinetik. So, lebih laju sesuatu objek itu bergerak, lebih tinggilah tenaga kinetik objek tersebut. Okay, ingat ya, tenaga kinetik dipunyai oleh objek yang bergerak. Kalau duduk je, diam macam ni, ada tenaga kinetik tak? Tak ada tenaga kinetik. Dia mesti bergerak. Okey, tenaga kinetik. Seterusnya tenaga apa? Seterusnya adalah apa ni? Tenaga keupayaan. Apa itu tenaga keupayaan? Tenaga keupayaan ni adalah tenaga yang tersimpan ataupun terpendam pada objek yang berada pada suatu ketinggian ataupun yang diregangkan ataupun yang dimampatkan. Apa maksudnya? Okey, maksudnya macam ni. Bila sesuatu objek itu berada pada kedudukan yang tinggi, maksudnya kaki dia tidak mencecah bumi, maka dia mempunyai tenaga keupayaan. Bayangkan bila kamu berada di tingkat 1, maka kamu mempunyai tenaga keupayaan. Benda yang ataupun objek yang diregangkan sebagai contoh macam ni. Cikgu buat contoh ni. Ni. Getah. Bila cikgu tarik dia, cikgu regangkan lah. Maksudnya sekarang ni, getah ini mempunyai tenaga keupayaan. Macam spring. Contoh spring. Macam contoh cikgu tunjuk gambar ni, spring. Bila spring itu kita mampatkan dia, spring yang dalam keadaan mampat itu mempunyai tenaga keupayaan. Getah yang diregangkan ni pun tadi ada keupayaan, tenaga keupayaan. Tapi bila bayangkan bila cikgu lepaskan dia, maksudnya dia kembali kepada keadaan asal, maka getah ini tidak lagi mempunyai tenaga keupayaan. Kena ingat di situ. Okay, tenaga keupayaan ini adalah tenaga yang tersimpan pada sesuatu objek mengikut pada ketinggian dia ataupun diregangkan ataupun dimampatkan. Kalau kinetik tadi, benda yang bergerak. Benda bergerak saja ada tenaga kinetik. Okey. Apa lagi? Apa benda ni? Tiba-tiba. Ini adalah tenaga nuklear. Tenaga nuklear. Tadi sumber tenaga pun nuklear. Sumber tenaga nuklear menghasilkan bentuk tenaga nuklear. Tenaga yang berasal daripada bahan radioaktif seperti uranium. Biasanya tenaga nuklear ni terdapat di mana? Digunakan ataupun terdapat di loji penjanaan elektrik yang menggunakan sumber tenaga nuklear. Sumber tenaga nuklear akan menghasilkan
bentuk tenaga nuklear. Habis sudah. Ada berapa semua? Ada berapa? Kita ulang baik. Kita ada tenaga suria, kita ada tenaga haba, dan kita ada tenaga cahaya, kita ada tenaga elektrik, kita ada tenaga bunyi, tenaga kimia, apa lagi? Tenaga kinetik, tenaga keupayaan, dan juga tenaga nuklear. So ada 9 semua bentuk tenaga. So tak banyaklah nak kena ingat dan nak difahamkan. So habis sudah tentang bentuk tenaga. So seterusnya apa yang kita nak pelajari bagi objektif yang keempat adalah adakah bentuk tenaga ini boleh berubah-ubah bentuk? So kita akan lihat slide ini. Okey, perubahan bentuk tenaga. So kamu kena ingat ya. Tenaga ni sebenarnya ia memang boleh berubah bentuk daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Okey, daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Okey, mari kita tengok apa yang dikatakan dalam perubahan bentuk tenaga ini. Okey. Okey, ini apa benda? Ini anak panah. Okey, anak panah ni biasanya digunakan untuk perubahan bentuk tenaga. Maksud dia berubah kepada. Ini anak panah ni merujuk kepada berubah kepada. Satu lagi, tambah. Tambah ni maksud dia dan. Dalam kita nak menulis perubahan bentuk tenaga ni, kita tak perlu tulis penuh, berubah kepada dan sebagainya. Kita boleh menggunakan simbol. Apa benda ni cikgu? Tak faham lah. Okey, tak apa. Tengok selepas ini. Okay, apa yang cikgu maksud? Apa yang cikgu maksudkan tentang anak panah dan juga tanda simbol tambah ni. Okey, kita tengok. Okey. Semasa mengayuh basikal. Bila kita mengayuh basikal ni, sebenarnya berlaku perubahan bentuk tenaga. Perubahan bentuk tenaga yang macam mana? Macam ni Sebelum kita boleh membuat satu aktiviti, biasanya kita akan makan dulu kan? Bila kita makan dulu, baru kita dapat tenaga. So makanan ni tadi, kalau kita tengok tadi, makanan ni tadi mempunyai tenaga kimia di dalamnya. Okey. So maksudnya tenaga kimia daripada makanan yang dimakan ni tadi akan ini yang kata tadi anak panah ni berubah kepada tenaga kinetik. So maksudnya bila kamu bila kamu nak jawab soalan yang melibatkan perubahan bentuk tenaga, kamu boleh menggunakan simbol ni, simbol anak panah dan juga simbol tambah tu. So tak perlulah kamu tulis tenaga kimia berubah kepada tenaga kinetik. Mak, panjang no ayatnya. So tak payah, berubah kepada tu kita tukar dia dalam bentuk simbol, iaitu simbol anak panah. So boleh faham So maksudnya tenaga kimia berubah kepada tenaga kinetik. Inilah perubahan bentuk tenaga yang berlaku semasa kita mengayuh basikal. Okey, faham ya anak-anak? Okey, seterusnya. Apa contoh lagi? Menghidupkan televisyen. Bila kita menghidupkan televisyen, kat rumah ada TV kan? Biasanya kita kena pasang plug dulu. So pasang plug, kita tekan switch, kita on kan kita punya remote TV, baru ada siaran dekat televisyen tu. So untuk menghidupkan TV ni, dia memerlukan tenaga elektrik. Kita pasang plug, kita tekan switch, tenaga elektrik terhasil. So tenaga elektrik ni tadi akan berubah kepada apa? Berubah kepada tenaga cahaya. Tu sebab kita boleh tengok dekat skrin tu, daripada gelap tu ada cahaya. Nampak image, nampak kartun kat situ. Ada tenaga cahaya. Campur pula, campur ni bukan campur, dan tenaga
bunyi. Ini bukannya campur tenaga bunyi. Simbol ni tadi cikgu cakap apa? Tambah ni adalah dan tenaga bunyi. Kan perasan kan bila kita mainkan TV, keluarkan cahaya, ada gambar-gambar, gambar tu kita dengar bersuara. Inilah dia. So maksudnya tenaga elektrik yang mengalir dalam televisyen tadi tu akan berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Inilah perubahan bentuk tenaga. Apa lagi? Kita tengok pula. Menyalakan lampu suluh. Menyalakan lampu suluh ni macam mana? Menyalakan lampu suluh ni dia bukannya perlu pasang plug. Lampu suluh kan boleh bawa ke mana-mana, jenuh lah nak cari plug kalau nak guna dia. So cara nak guna lampu suluh ni kita guna bateri. Kita tahu dalam bateri ada tenaga apa? Dalam bateri ada tenaga kimia. So tenaga kimia ni akan bertindak balas dalam bateri tu, akan berubah bentuk dia kepada tenaga elektrik. So bila ada tenaga elektrik, dia akan berubah kepada tenaga cahaya dan juga tenaga haba. Inilah perubahan bentuk tenaga yang berlaku bila lampu suluh dinyalakan. Kenapa tenaga haba, cikgu? Ingat ya, bila ada tenaga cahaya, lama kelamaan cahaya tu akan mengeluarkan haba, akan jadi panas. So benda yang panas akan mempunyai tenaga haba. So bila lampu suluh ni, bila kamu nak tulis dia punya perubahan bentuk tenaga ni, pastikan ya dia mesti ada tenaga cahaya dan tenaga haba. Kalau kamu tulis tenaga cahaya je, tak ada tenaga haba, berkemungkinan jawapan kamu tu tak diterima. Ingat benda tu. Okey, ada lagi tak? Kita tengok. Semasa terjun dari papan terjun. Yang ini ada dalam kamu punya buku teks. Okay, semasa terjun dari papan terjun, kalau kamu tengok kedudukan penerjun ini bukan 3 orang. Dia seorang je. Tapi kedudukan dia bermula daripada mana? Bermula daripada tempat yang tinggi. Okey, ini dia kata. Bila sesuatu itu ada pada kedudukan yang tinggi, maka objek ataupun orang tersebut mempunyai tenaga keupayaan. So bila dia mula untuk melakukan penerjunan, maka dia nampak dia sedang bergerak. Dia sedang bergerak, maksudnya tenaga keupayaan tadi berubah kepada tenaga kinetik, dan bila sampai ke air, permukaan air, kecepu, ada bunyi, tenaga bunyi daripada air itulah, air percikan air tadi tu. So inilah yang berlaku semasa kita membuat terjunan daripada papan terjun. Okey, seterusnya apa dia? Seterusnya, ketika menggunakan kalkulator suria. Kalkulator, pernah jumpa kalkulator ni? Biasanya ada kan? Pernah tengok tak benda ni? Yang hitam ni? Ini contoh macam panel suria yang cikgu tunjuk tadi lah. Okey, mula-mula katakanlah kalkulator ni kalau ikutkan dia ada dua kaedah nak menggunakannya. Satu dia menggunakan bateri, satu lagi dia menggunakan panel suria yang kecil ni. Katakanlah bateri dah habis, kita masih lagi boleh menggunakan kalkulator ni sebab dia ada ni panel suria ni. So kalau kalkulator kamu ada panel suria ni dan tak ada bateri, kamu boleh gunakannya di bawah cahaya matahari. Sebab apa? Okey, tenaga suria ni tadi, okey, akan diserap oleh panel suria dan dia akan berubah bentuk kepada tenaga elektrik. Bila ada tenaga elektrik, barulah kalkulator ni boleh berfungsi dengan mengeluarkan cahaya. Barulah kita boleh nampak nombor apa yang kamu tekan. Okey, so inilah perubahan bentuk tenaga yang berlaku bila kita menggunakan kalkulator suria. Okey, tenaga suria berubah kepada tenaga elektrik, berubah kepada tenaga cahaya. Okey, ada lagi? Ketika menggunakan telefon pintar, masing-masing ada telefon kan? Okey, daripada mana? Daripada awal ni, daripada mana startnya perubahan bentuk tenaga? Okey, kita tahu telefon kita berfungsi bila kita ada bateri. Dan kita tahu bateri ini mempunyai tenaga kimia di dalamnya. So, kita mesti start dengan bentuk tenaga dia adalah tenaga kimia.
So, bila tenaga kimia ni bertindak balas, maka ia akan berubah kepada tenaga elektrik. Dan bila tenaga elektrik ni dah ada dalam telefon kita, maka ia akan berubah kepada tenaga cahaya dan bunyi. Yang tu yang kita boleh tengok dalam telefon kita tu, tak adalah gelap aja. Bolehlah kita tengok apa yang ada. Kan? Boleh kita bercakap, ada bunyi. Boleh kita tengok apa, dengar lagu pun ada bunyi di situ. Okay? So, boleh faham setakat ini perubahan bentuk tenaga. Okay, sekarang ni cikgu nak uji minda kamu. Okay, cuba kamu jelaskan perubahan bentuk tenaga yang terlibat daripada kedudukan A kepada kedudukan C. Kamu boleh type jawapan kamu di ruangan komen dan insyaAllah cikgu akan balasnya nanti. Okay? Jelaskan perubahan bentuk tenaga yang terlibat dari kedudukan A ke kedudukan C. Ini uji minda. Nak tengok kamu faham ataupun tidak tentang perubahan bentuk tenaga. Okey anak-anak. Yang ini cikgu harap kamu boleh cuba di rumah. Okey, di rumah. Okey, jelaskan perubahan bentuk tenaga yang terlibat bagi setiap aktiviti ini. Okey, aktiviti yang pertama ni, cuba kamu jatuhkan bola pingpong ni daripada kedudukan yang tinggi dan cuba jelaskan apakah perubahan bentuk tenaga yang terlibat. Yang ini mungkin kamu boleh buat di sekolah lah, buat bersama dengan rakan-rakan, jelaskan dengan rakan kamu dan juga cikgu di sekolah kamu. Okey, kemudian kamu cuba bunyikan loceng. Kalau tak ada bunyi loceng ni, carilah loceng mana yang sesuai. Kan? Dan cuba tengok apakah perubahan bentuk tenaga yang terlibat. Dan juga bakar roti dengan menggunakan pembakar roti. Yang ini bolehlah kamu buat ketika kamu nak bersahur nanti. Biasa orang ada makan roti je kan, bersahur kan. Yang ini bolehlah buat ketika bersahur nanti. Siapa yang tak puasa tu, mungkin yang bukan Islam tak puasa, mungkin dia boleh buat bila-bila. Tapi yang beragama Islam, pastikan nak bakar roti ni, bakarlah roti ketika sama ada kamu nak bersahur ataupun kamu nak berbuka puasa, untuk kamu melihat perubahan bentuk tenaga yang terlibat. So, habis sudah keempat-empat objektif kita pada hari ini. Okey, objektif yang pertama tadi, cikgu dah terangkan apa itu tenaga. Objektif yang kedua, cikgu dah terangkan juga apakah sumber-sumber tenaga. Ingat ada 10 sumber tenaga. Dan objektif ketiga tentang bentuk-bentuk tenaga, ada 9 semuanya. Dan objektif yang keempat tadi, perubahan bentuk tenaga. So maksudnya tenaga tu boleh berubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Okey. Baiklah semua, kita pergi pula untuk quiz time. Okey, quiz kali ni sedikit berbeza sebab cikgu ada menyediakan link Quizzy untuk kamu. So kamu boleh type link yang cikgu paparkan ini dan cubalah jawab quiz tersebut. Tidak ada masa tamat tempoh untuk kamu buat dan tidak ada had percubaan untuk kamu cuba quiz ni. So kamu boleh cuba bila-bila masa dan juga cubalah seberapa kali, banyak kali yang kamu nak cuba. Okey, sebelum cikgu mengakhiri kelas kita pada hari ini, cikgu nak ajak anak-anak di luar sana yang mana yang masih lagi belum follow cikgu, bolehlah follow cikgu di channel YouTube, di Facebook, di Instagram dan juga di TikTok. Jangan lupa #ScienceWithCikgu Popo. Okey, kita dah tamat pun kelas kita pada hari ini dengan tajuk tenaga. Tapi ikutkan tenaga ni tak habis lagi ya. Ada lagi satu subtopik, lagi satu ataupun dua subtopik yang belum cikgu sempat untuk habiskan bersama kamu. InsyaAllah kita akan sambungkannya pada next class. Okey, baiklah semua. Okey.
Sebelum kita mengakhiri siaran kita ni pada hari ini, cikgu nak mengajak anak-anak di luar sana yang mana masih belum lagi subscribe channel cikgu, bolehlah subscribe dan jangan lupa tekan butang loceng. Tujuannya apa? Supaya kamu tak ketinggalan untuk mendapatkan video-video terkini dan menarik tentang pembelajaran sains. Okey, sebelum kita berpisah, cikgu nak mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang sudi menghadiri kelas premier bersama Cikgu Popo bagi pembelajaran sains di IU. Jangan lupa untuk terus mengikuti kelas tuition sains di IU. Jangan lupa kelas esok bersama Cikgu Shinari. Tayangan premier juga pada jam 11 pagi. So, cikgu juga berharap kamu dapatlah ajak kawan-kawan kamu untuk menyertai kelas tuition ni. Dan jangan lupa ajak kawan subscribe channel cikgu. So, terima kasih kepada semua. Sekian adanya. Selamat maju jaya. Salam sejahtera. Assalamualaikum dan bye. COVID-19 semakin menular. Sekolah-sekolah terpaksa ditutup. Bagaimana dengan nasib pendidikan anak-anak kita? Sebagai ibu bapa, kita pastinya mahukan yang terbaik untuk anak-anak. Tetapi, mengapa bebankan diri dengan kelas tuition yang berbayar sedangkan ada yang percuma? Akademi YouTuber Malaysia, inisiatif dari e-Didik dan Kelab Guru Malaysia, membawakan anak anda kelas dalam talian secara percuma, secara langsung oleh guru-guru dari seluruh negara. Maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com.